Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya berkenaan dengan metodologi Al-Imam Ibnul Jauzi dalam menyusun kitab ini. Beliau mulakan dengan beberapa muqaddimah. Lepas muqaddimah ni ada muqaddimah lagi. Sebelum nak masuk nak cerita perangkap syaitan, iaitu yang pertama, beliau memulakan dengan menjelaskan tentang kewajipan melazimi ahli sunnah. Itu bab yang pertama. Kalau kita tengok kewajipan melazimi ahli sunnah, buka buku kita, kita tengok. Okey, ni masih muqaddimah. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang celaan terhadap bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah. Mula-mula dia suruh kita melazimi ahli sunnah. Dia cerita sedikit gambaran apa itu ahli sunnah, bagaimana jalan ahli sunnah berdasarkan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau menjelaskan betapa bid'ah itu tercela dan betapa ahli bid'ah itu juga tercela. Nanti bab tu kita sampailah bab dia nanti. Itu muqaddimah. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang muqaddimah bahayanya fitnah iblis dan juga pengertian talbis, perbezaan antara talbis dan ghurur. Talbis apa dia? Ghurur apa? Secara ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang diartikan dengan talbis ini izharul batil fi suratil haq, menzahirkan kebatilan dalam keadaan menampakkan benda tu benar, hak. Orang nampak lagu betul benda ni, lagu baik ya, lagu okey. Nampak? Okey. Satu lagi dia panggil ghurur, iaitu naw'u jahlin yujabu al-i'tiqad al-fasid sahihan. Maksudnya sejenis kejahilan yang menyebabkan orang menyangka benda yang tak elok itu jadi elok, sahih. Itu kejahilan manusia. Tadi penipuan syaitan. Jadi dia nak bongkarkan kedua-dua hal ini, kerana kejahilan manusia itu sebenarnya bermula daripada talbis iblis. Kekeliruan, kesamaran yang dimunculkan oleh syaitan. Iaitu dalam muqaddimah. Kemudian beliau membahagikan kitab beliau kepada beberapa bab dan beberapa fasal. Beberapa bab dan beberapa fasal. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Imam Ibnul Jauzi membahagikan kitab beliau kepada 13 bahagian. 13 bab, 13 bahagian, 13 bab lah. 4 bab yang pertama beliau menjelaskan tentang apa yang saya sebutkan tadi, muqaddimah tentang ahli sunnah, tentang bid'ah, kemudian tentang perangkap syaitan, apa yang diertikan dengan perangkap syaitan, apa yang diertikan dengan kejahilan yang mengelirukan manusia. Seterusnya bab kelima sampai bab yang terakhir. Bab yang kelima beliau jelaskan berkenaan dengan talbis iblis, belitan iblis ke atas ashabul aqaid wad diyanat, orang ke atas akidah manusia dan juga pegangan-pegangan agama mereka. Bagaimana iblis dia kelirukan manusia dalam berakidah, bagaimana iblis dia kelirukan manusia dalam beragama. Seterusnya bab yang keenam, dia menjelaskan tentang talbis iblis, belitan iblis, penipuan iblis ke atas para ulama. Ulama pun terkena, yang terdiri daripada muhaddithun, ulama-ulama hadis. Bagaimana iblis kelentong dia. Begitu juga fuqaha. Kita bukan kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i kada, tapi bagaimana dia di kalangan ahli ilmu yang kita tengok pada hari ini, faqih ini kita katakan pakar dalam bidang fiqh, tapi pasipo dia jadi jago buat bid'ah. Ulama ni orang kata muhaddis. Kalau kod Malaysia ni, kalau
seorang tokoh rahimahullah yang telah meninggal dunia, moga-moga Allah mengampun dia dan kita semua, Abdullah Al-Harari Al-Habashi, yang terkenal dengan Ahbash, gerakan Ahbash. Macam mana orang boleh kata dia ni muhaddis, ulama hadis besar, dalam keadaan dia mudah mengkafirkan manusia dalam isu-isu akidah yang tersasar. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Tapi orang panggil muhaddis. Ada lagi Mamduh, Sa'id Mamduh, yang menulis kitab tentang hadis, mengkritik penulisan susunan kitab-kitab hadis Syekh Al-Albani rahimahullah. Bagaimana orang boleh panggil dia ni muhaddis, sedangkan dia terkenal dengan kuburi, orang yang mengharuskan manusia-manusia pergi mengambil barakah di tanah-tanah berkuburan. Macam mana kita katakan benda ni kena dengan hadis Nabi, sedangkan Nabi SAW larang perbuatan-perbuatan tersebut. Ambil berkat daripada kubur, jadikan kubur tu sebagai tempat untuk kita lawati. Ziarah kubur cerita lain. Maksudnya kalau kita berusaha nak pergi jauh-jauh, nak pergi cari kubur kat mana kubur ni, itu tak boleh. Sebab la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu susah payah nak berrihlah, bermusafir, melainkan kepada 3 buah masjid. Yang lain-lain tu ziarah kubur biasa aja. Kita balik ke cuti, ada ke lapangan, kita pergi ziarah kubur kaum keluarga kita. Bahkan ziarah kubur secara umumnya, masuk kawasan kubur, pusing, mengingati kematian. Ni terpa pergi kubur pak dia saja. Itu masalah tu. So, kita ziarah kubur, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ini kekeliruan yang iblis timbulkan pada ulama hadis, pada fuqaha, pada qurra, orang yang pandai baca Quran, qurra qari. Qari ni kira bukan pandai baca Quran saja, dia faham ilmu Al-Quran. Dan juga bagaimana syu'ara, penyair-penyair yang ditipu oleh syaitan. Begitu juga talbis iblis, belitan iblis ke atas pemerintah dan para penguasa. Kalau kita tengok dalam kita punya buku tu pun, dia ada muka surat 15 tu, dia senaraikan topik-topik. Saya nak bagi gambaran bagi kita jelas apa dia isi kandungan kita yang bakal kita baca ni, insya-Allah. Kemudian bagaimana talbis iblis, belitan iblis terhadap ahli ibadah, alal ibad waz zuhad, iaitu dan juga orang-orang yang zuhud. Kan kita menemui orang-orang yang mana mereka ini zuhud kononnya, pakai baju hak elok ada, tak ada pakai baju hak paling buruk sekali. Kepiah hak elok ada, tak mau nak pakai kepiah hak yang paling buruk sekali. Kereta hak elok ada, tak mau naik beca, tak mau nak. Benda kemampuan ada, dan benda ni menyebabkan dia ketinggalan dengan dunia. Tuan-tuan, dunia, nama kata benda tu kita mampu, syarat dia mampulah. Jangan bermewah-mewahan sehingga melebihi tahap kemampuan kita. Nama kata boleh-boleh, tak ada masalah. Sebab itu Al-Imam Al-Layth Ibn Sa'ad, tokoh yang terkenal dalam sejarah, ulama salaf yang terkenal, dia ni buat rumah besar zaman dia. Orang pergi kata dekat dia, wahai imam, apa ni hang buat rumah besar lagu ni? Apa kata dia? Atuharrim ma ahallallahu alayya? Apakah engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan untuk aku? Ini duit aku sendiri, aku mampu bina rumah seperti ini. Dengan syarat hilang, tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat takabur, tidak ada sifat riya, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Kalau kita ingin keselesaan, itu tahap kemampuan kita, maka tidak menjadi masalah. Berbeza dengan orang yang sanggup berhutang pasal nak buat rumah besar, sanggup berhutang pasal nak beli kereta besar, sanggup berhutang buat loan nak menikah lebih. Ini semua kerja karut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sedangkan ia telah melampaui kemampuan kita. Ini tipu daya syaitan.